Terima kasih saudari pengurusi majlis yang dihormati, barisan penilai yang adil lagi saksama, dan seterusnya rakan-rakan pemidato sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua hamba kemari, bukan kerana mencari populariti, tetapi kerana ingin menyampaikan sebuah tajuk pidato yang berbunyi pentingnya matlamat untuk sebuah kejayaan. Matlamat hidup, ungkapan yang kita sering dengar tetapi kita tidak faham apatah lagi untuk menghayatinya. Apabila kita berbicara tentang matlamat ataupun cita-cita, kita sering menganggap cita-cita ini adalah sesuatu perkara yang mudah dan persoalan ini hanya sesuai ditujukan kepada anak-anak. Dan itu sekiranya kita menganggap ini adalah perkara yang mudah, jadi maksudnya kita tidak tahu apakah matlamat sebenarnya dalam hidup kita. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak tahu matlamat hidup kita, sebenarnya kita telah mencorakkan sebuah kegagalan dalam kehidupan kita. Seterusnya saya akan panjangkan lagi tentang matlamat dalam hidup kita. Adakah anda mempunyai matlamat? Ya, saya percaya pastinya hadirin yang hadir pada hari ini semuanya mempunyai matlamat dalam hidup masing-masing. Apakah itu matlamat? Matlamat ialah satu tujuan, satu yang kita ingin capai, satu yang kita ingin sasarkan, sesuatu yang kita ingin perolehi dalam kehidupan kita. Adakah anda telah mencapai matlamat anda? Sebenarnya semua manusia yang berjaya di dunia ini adalah manusia yang telah mempunyai matlamat dalam hidupnya. Percaya ataupun tidak, sebenarnya anda menggunakan matlamat anda setiap hari. Sebagai contohnya, kehadiran anda pada hari ini adalah bermatlamatkan untuk memahirkan diri anda dalam bidang pengucapan awam. Apa pentingnya matlamat dalam kehidupan kita? Pentingnya matlamat dalam kehidupan kita ialah untuk meningkatkan komitmen diri kita. Sekiranya komitmen diri kita dapat ditingkatkan secara langsung, ianya akan memudahkan usaha anda untuk mencapai matlamat dalam hidup anda. Tahukah anda bagaimana untuk mencapai matlamat anda? Sebenarnya untuk mencapai matlamat anda bukanlah sesuatu yang sukar dan bukanlah sesuatu yang remeh dan sesuatu yang susah bagi anda. Sebenarnya pilihan ada di tangan anda. Pilihlah sama ada anda inginkan sebuah kejayaan ataupun sebuah kegagalan. Sekiranya anda inginkan sebuah kejayaan, teruskanlah usaha anda, lakukanlah tindakan anda untuk mencapai kejayaan anda. Apakah pilihan anda? Ya, saya percaya pastinya hadirin yang hadir pada hari ini pasti inginkan sebuah kejayaan. Untuk itu, bagi merealisasikan kejayaan anda, gandakanlah tindakan anda berterusan tanpa putus asa. Pernahkah anda pada suatu ketika dahulu, pengalaman manis anda di zaman persekolahan dahulu, anda telah ditanya oleh guru-guru anda tentang matlamat ataupun tentang cita-cita anda? Apakah cita-cita anda? Ya, saya pasti ianya anda akan bangun mengatakan cita-cita anda pada ketika itu, matlamat anda pada ketika itu ialah ingin menjadi seorang doktor, cikgu. Ya, cikgu, saya ingin menjadi seorang arkitek yang terkenal, cikgu. Ya, saya ingin menjadi seorang jurutera yang hebat, cikgu. Ya, saya percaya pastinya tidak ada seorang pun yang akan bangun mengatakan pada ketika itu matlamat anda ingin menjadi budak kilang pada ketika itu. Betul ataupun tidak? Ya, saya pasti ianya betul. Kerana pengalaman saya selama 14 tahun di dalam perkhidmatan perguruan, tidak pernah seorang murid pun bangun mengatakan, "Ya cikgu, saya ingin menjadi budak kilang."
Dan sekiranya anda telah berjaya pada hari ini, syukur Alhamdulillah. Dan sekiranya anda masih belum mencapai matlamat anda pada hari ini, fikirkanlah di mana silap anda. Lakukanlah usaha berterusan, gandakanlah tindakan anda berterusan tanpa rasa jemu dan tanpa rasa putus asa. Berikutnya saya akan sampaikan di sini dua kisah yang berlaku pada tahun 1974, iaitu kira-kira 37 tahun yang lalu. Masyarakat Malaysia telah digemparkan oleh sebuah berita tentang seorang kanak-kanak yang berumur 3 tahun telah berjaya membaca akhbar. Wah, pada ketika itu kita rasakan dia amat hebat kerana dengan prasarana yang belum cukup, belum lengkap, ianya sesuatu yang di luar biasa bagi dirinya. Dan tidak hairanlah pada ketika itu Datuk Jin Samsudin telah melamarnya untuk menjadi pelakon cilik pada ketika itu. Dan begitu juga dengan Profesor Ungku Aziz telah hadir ke rumahnya untuk menjalankan ujian IQ ke atas dirinya. Siapakah beliau itu? Beliau itu ialah Muhammad Syukri Hadapi Aziz. Melihat kehebatannya pada ketika itu, kita yakin pastinya suatu hari nanti Muhammad Syukri Hadapi Aziz ini akan menjadi orang yang paling hebat. Cerita yang kedua, kisah yang berlaku pada tanggal 22 November 1997. Sekali lagi masyarakat Malaysia telah digemparkan dengan sebuah berita yang bertajuk tentang penangkapan ke atas seorang pembuat roti canai kerana memiliki 6 paket ganja pada ketika itu, dan beliau telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Jadi apakah kaitan antara cerita pertama tadi dan cerita yang kedua tadi? Kaitannya ialah tajuk bual bicara tersebut, tajuk fokus berita tersebut adalah memfokuskan kepada orang yang sama, iaitu kepada Muhammad Syukri Hadapi Aziz. Melihat kepada kehebatan pada ketika dulu, kita rasakan ianya tidak mustahil dia berada pada menjadi sedemikian rupa. Untuk itu, apakah kesilapannya? Kesilapannya pada ketika itu adalah kerana Muhammad Syukri Hadapi Aziz tidak didedahkan kepada ilmu kecemerlangan tentang mencapai matlamatnya dalam hidupnya. Oleh itu, tanpa matlamat dalam hidup kita ibarat bagai sebuah kapal yang di lambung ombak, dibuat setiap hari tanpa kita sedar bahawa kita telah dipengaruhi oleh pengaruh manusia dan pengaruh persekitaran. Untuk itu, bagi merealisasikan matlamat anda, kejayaan anda, lakukanlah tindakan berterusan tanpa rasa jemu. Tetapkanlah matlamat anda hari ini untuk kejayaan anda pada hari esok. Sekian, terima kasih.